وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Itulah kita berada pada 3 muka surat ataupun 4 muka surat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Hari ini muka surat 46, nombor ayat 270. Surah 46 ke surah ayat 270 dari surah Al-Baqarah, dari juzuk yang ketiga. Okey, jumpa ayat 270. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم
لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam sekali lagi ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita baca pada pagi ini iaitulah dari ayat yang ke-270 surah Al-Baqarah, dari juzuk yang ketiga. Baik, maksud dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan ketahuilah, apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni dermakan, dan apa sahaja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Fa inna wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya. Maka ayat ini, ayat pertama ni, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahawa Dia mengetahui
tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal kebajikan, dari sedekah, dari nazar, dan dalam semua bentuk amal ibadat, Allah ni tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang yang menzalimi diri mereka dan tidak taat kepada perintah Allah serta menyembah selain dari Allah dengan ketiadaan sesiapa pun yang boleh menolongnya. Jadi seolah-olah ataupun kita faham daripada ayat ini, Allah menggalakkan kita melakukan amalan kerana Allah. Kerana apa sahaja yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Sama ada orang lain tahu ataupun orang tak tahu, yang pasti Allah tahu. Sama ada orang tu terima kasih ke, orang tu tak terima kasih ke dalam bab infak, Allah tetap tahu. Jadi Allah Ta'ala kata, apa saja yang kamu sedekahkan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Allah pasti tahu. Dan itu dalam beramal kita tak bimbang, orang puji ke orang tak puji, orang bagi penghargaan ke tak bagi penghargaan, selama kita tahu amalan kita tu diketahui oleh Allah, maka kita pun redha, alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kita juga tahu, bukan sekadar dalam bab ketaatan Allah tahu, Allah juga tahu dalam bab kemaksiatan. Jadi sebab tu Allah bagi peringatan di hujung, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Baik, ayat seterusnya, rentetan daripada itu, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu, yakni kamu sedekah secara terang-terangan, fa ni'mahi, yang demikian adalah baik untuk kamu. Baiklah, kalau nak tunjuk sedekah ke orang, okey, tak ada masalah. Fa ni'mahi. Allah Ta'ala kata, kalau kita bersedekah secara terang-terangan, maka sedekah itu adalah sedekah yang baik. Tidak ada satu kesalahan pada seorang itu bersedekah secara terang-terangan selama dia buat sedekah itu kerana Allah, ikhlas. Nah, bukanlah satu kelaziman sedekah ni mesti tak bagi tahu, tak. Kalau orang nampak, it's okay. Kalau orang lain tahu, still it's okay, selama kita jaga niat kita ikhlas kerana Allah. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Sekiranya kamu sembunyikan dia dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Itu adalah lebih baik bagi kamu. Mana lebih baiklah. Jadi berbanding antara dua sedekah, sedekah yang terang-terangan dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi, dua-dua okey, selama kita ikhlas kerana Allah. Tapi sedekah secara sembunyi lebih baik dalam menjaga keikhlasan. Lebih baik. Allah Ta'ala kata, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Okay? Jadi disebut dalam tafsir, ayat ini menunjukkan sedekah secara rahsia lebih baik, lebih afdal daripada sedekah secara terang-terangan. Kerana sedekah secara sembunyi lebih menyelamatkan diri dari riya. Kecuali sekiranya
pada sedekah terang-terangan itu ada maslahat yang lain, ada maslahat yang lain dari sudut memberi contoh kepada manusia. Contohnya kalau kita sedekah, tujuan kita memang untuk sedekah je, dan orang tu tak perlu kepada sedekah orang lain. Baik ya. Tapi kalau bab sedekah yang mana bila kita sedekah ada orang ikut sedekah tu, menjadi contoh kepada orang lain untuk bersedekah, maka di saat itu kita dapat pahala sedekah dan dapat pahala mengajak kepada kebaikan. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ada seorang sahabat bila datang ni dalam keadaan beberapa golongan yang Allah panggil apa? Mereka ni fakir, datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian yang sangat lusuh, dalam keadaan yang sangat fakir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat berinfak kepada dia. Tiba-tiba ada seorang sahabat bawa satu bakul daripada kurma bagi kat dia. Bila kawan ni bagi, mula-mula tak ada orang bagi. Bila seorang ni bagi satu bakul, orang kita panggil bahasa denak. Tahu denak? Tak tahu. Denak ni biasa diguna untuk binatang. Ayam denak kita panggil, lembu denak. Bila kita lembu tu lari masa musim korban, kita bawa seekor lagi lembu, bawa denak kita panggil, supaya lembu tu jinak dia datang balik sini. Kita panggil istilah denak. Denak ni kadang-kadang bab sedekah pun kena ada denak juga. Dia tengok tabung tu kosong je, dia kata orang tak bagi, dia tak bagi ya. Tapi bila dia pun tengok lalu tu ada RM1, dia pun tak RM1. Dia bagi lalu tengok ada RM10, dia pun berasa nak bagi RM10. Tengok-tengok bagi dah pun ada RM50, dia pun tak RM50. Dia kadang-kadang dalam bab tu, orang yang letak mula-mula tu dia niat untuk apa? Kalau dia niat tu kerana nak tunjuk ke orang, rugilah dia. Tapi kalau dia letak tu dengan sebab dia letak tu ada orang lain yang letak, maka dia disebut sebagai satu perkara yang mengajak kepada kebaikan. Tapi hati-hati dalam bab niat lah. Disebut dalam tafsir ni, kalaulah perkara tu mendatangkan kebaikan, satu gerakan kepada orang lain untuk berinfak, maka di saat itu sedekah secara terang-terangan ada kebaikan, fayakunu afdal min hadhil haythiyah, di mana orang yang bersedekah itu lebih afdal kerana mengajak seseorang kepada kebaikan. So kena tengok keadaan kita lah macam mana kan. Tengok, bukanlah semua sedekah secara bunyi itu lebih baik. Umumnya ya, tapi dalam keadaan dia mengajak orang kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala sedekah dia dan juga sedekah-sedekah orang yang bersedekah disebabkan dia. Okey. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bis-sadaqah, al-jahiru bil-Quran kal-jahiru bis-sadaqah, wal musirru bil-Quran kal-musirri bis-sadaqah. Orang yang membaca Quran secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang merahsiakan baca Quran sepertilah orang yang bersedekah secara rahsia. Mana lebih baik? Kalau kita baca ni orang lain ikut, dapatlah pahala juga kat kita. So asal dalam bab sedekah ni rahsia lebih afdal. Itu lebih afdal dan lebih menyelamatkan hati dari riya. Bahkan pada sedekah yang secara rahsia ni ada fadilat yang khusus.
Apa dia fadilat khusus bagi orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekah dia? Fadilat dia apa? Berada di bawah naungan arasy Allah di padang mahsyar. 7 golongan yang berada di dalam naungan Allah di hari tiada tempat berteduh melainkan teduhan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan duduk di bawah naungan bayangan arasy Allah di hari akhirat. Pada hari tidak ada tempat berteduh melainkan teduhan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tu siapa dia? Pemimpin yang adil, pemuda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah, 2 lelaki yang saling bercinta kerana Allah, bertemu kerananya, berpisah juga kerananya. 4, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Duduk masjid dia di mana-mana tu ingat lagi solat di masjid. Yang 5, lelaki yang bersedekah, lelaki yang ingat kepada Allah secara bersendirian lalu mengalirkan air mata. Yang 6, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah, yakni dia elakkan diri dari berzina kerana takut kepada Allah. Dan yang terakhir, lelaki yang bersedekah, orang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Okey, fokus kita dalam bab ni yang ke-7 ni lah. Susunan tu ada yang letak dia tengah, ada letak di hujung. Susunan tu tak penting. Yang penting dia salah satu daripada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy di hari akhirat. Jadi fokus kita salah satu daripada 7 tu ialah seorang lelaki yang bersedekah dan merahsiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Macam mana ni? Dia tinggal ke tangan kiri dia waktu dia sedekah? Dia panggil sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah ni memberi contoh yang bersangatan dan melampau dalam bab menyembunyikan. Nak tunjuknya orang ni sangat-sangat merahsiakan sedekahnya sehingga tak ada seorang pun tahu. Sehingga orang yang paling dekat dengan dia pun tak tahu. Ni mungkin orang dekat pada dia pun tak tahu. Orang tu diibaratkan tangan kiri dia pun tak tahu apa yang dia sedekahkan dengan tangan kanan. Sehingga yang tahu siapa dia? Hanya Allah tahu. Hanya dia kemudian Allah. Orang lain tak tahu. Oh, yang ni dahsyat. Sedekah kita ni kadang-kadang memanglah ada yang tahu, tapi paling dahsyat ialah yang orang tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Boleh jadi dia kita, kemudian dia balik. Orang nak ambil, siapa nak ambil, dia pun tak tahu. Dia pun tak beritahu pada orang. Banyaknya kadang-kadang kita dengar cerita-cerita para pembesar yang soleh dan dulu nyamar jadi orang tengah-tengah malam, bawa makanan, bawa perkara-perkara keperluan, jalan tengah-tengah malam, letak yang tangga orang, ketuk-ketuk itu pergi. Waktu dia keluar daripada istana, memang macam Batman dah.
Batman pun tak tahu dah. Orang tak tahu dia ni Batman. Tapi sebenarnya yang paling istimewa ialah orang yang tak tahu keluar tengah-tengah malam, orang tak tahu dia sedekah. Zaman kita ni tak boleh buat macam tu. Payah nak zaman kita ni buat mesti selfie dulu. Mesti selfie. Pasal kita banyak infak barang yang orang bagi, kita jadi ada tanggungjawab untuk buat laporan lah. Itu tak apalah, mudah-mudahan dalam bab nombor 1 tadi memberi kebaikan, galakkan pada orang infak. Tapi kalau kita ada tahu orang fakir kat kampung kita, orang susah, kalau kita pergi sambil-sambil balik kedai runcit tu lah, tengok ada satu beli lebih, siapa dekat rumah dia tu letak atas ni, nah, lepas tu kita pergi jalan lagi, orang pun tak tahu, dia pun ambil makan, alhamdulillah lah. Jangan pula dia ambil dia buang, kalau kita tahu dah siapa dia bagi ni, dia kata ambil buang, takut juga kita lama lagi. Nah, cari orang tak buang lah, bagi orang tak buang. Itu lebih baik. Zaman berah-berah tak ada ni boleh buat macam tu. Nah, ada cara macam-macam. Ada salah satu daripada cara yang orang tak tahu kita sedekah ialah tuan tu sendiri tak tahu kita pergi kedai runcit. Kat kedai runcit tu ada buku Senara 35 ni. Orang tanya, ada berapa hutang kat kedai? Kita pun kenal. Oh, ada jiran kita tu, dia ada orang dia ambil kedai runcit, dia tak mampu bayar. Nama dia masuk dalam buku 35. Kita bagi tahulah kat orang tu, tak apa, ni hutang dia aku bayar, tapi jangan bagi tahu dia kat aku tu siapa. Hanya kawan tu yang tahu. Itu bentuk-bentuk rahsia yang mana kita betul-betul mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada kebaikan infak yang tidak diketahui ialah menjaga maruah orang yang menerima sedekah. Sebab bila kadang-kadang orang ni dia memang malu nak terima sedekah. Tama-tama pula orang yang bagi tu kenal dia. So ada sebahagian orang dia tak nak terima sedekah. Bagaimana tadi saya dah sebut cerita sebelum daripada ni. Budak Syria yang mana mak dia ajar berniaga. Kita nak bagi duit, bagi free tak nak. Kecuali kamu ambil barang. Dia ada orang yang macam tu. Jadi ini antara kebaikan sedekah secara rahsia, di mana dia lebih afdal berbanding sedekah terang-terangan, dan terdapat kelebihan khusus, iaitu berada di bawah naungan arasy di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, sambungan ayat ni, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Dan dia boleh mengkafarahkan, menghapuskan, Allah menghapuskan dosa-dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Jadi sebahagian daripada fadilat sedekah, terutamanya apabila dia dibuat secara sembunyi-sembunyi dan ikhlas, kelebihan sedekah juga menghapuskan dosa. Sebab ayat ni Allah Ta'ala sebut wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Antara kelebihan sedekah ialah menghapuskan dosa. Kita jangan yang istighfar saja boleh hapus dosa, infak kita pun menghapuskan dosa. Ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dari sebab sedekah-sedekah kita. Baik, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Maksudnya tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad untuk menjadikan orang-orang, untuk menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk.
Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini berkaitan dengan satu bab hidayah. Hidayah ni milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Dan sebaliknya Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan sahaja. Termasuklah kita yang mewarisi tugas Nabi ini, kita pun tak ada kuasa nak bagi hidayah kepada seseorang. Sebaliknya Allah sahaja yang bagi hidayah. Lalu Allah Ta'ala sebut, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu sedekahkan dari kebaikan, apa yang kamu sedekahkan dari perkara yang baik, min khairin, yakni harta yang halal. Dari kebaikan di sini itu kamu belanjakan dari harta yang halal. Fali anfusikum, maka faedahnya adalah untuk diri kamu sendiri. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau kita sedekah, kebaikan daripada sedekah kita tu untuk kita lebih besar daripada untuk orang fakir yang menerima sedekah tu. Dia pun seronoklah dapat infak, tapi sebenarnya kebaikan yang diterima banding orang yang dapat infak dengan orang yang memberi infak, siapa yang lebih besar kebaikan dia? Yang memberi. Orang yang infak, dia tak ada gandaan pahala. Betul tak? Kalau 10 gantang dapat, 10 gantang tu. Kalau beras 10 kilo, 10 kilo tu je. Tapi di sisi Allah, orang yang bagi 10 kilo, di sisi Allah infak dia sama dengan 100 kilo. Boleh jadi sampai 700 kilo. Apa pula 700 kilo? Kalau kita ke 10 kilo, 7,000 kilo, 7 tan. Kalau kilo kali 700, 700 kilo. Ni kalau orang tu sedekah 10 kilo beras satu guni, ni 10 kilo. Di sisi Allah berapa? 7 tan. Banyak tu. Bukan sikit-sikit. Kalau kita sedekah beras 10 kilo, bagi ke orang fakir, sedekah 10 tan. Di sisi Allah 7 tan. Nah, kalau kita main gandaan RM1, 70, RM700, okey juga. Tapi kalau bunyi 7 tan beras ni, zaman beras tak ada ni, dahsyat. Bagi 10 kilo dapat 7 tan. Pada siapa yang dapat ni? Penginfak, penerima 10 kilo je. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu sedekahkan dari kebaikan, yakni harta yang halal, maka kebaikan itu untuk kamu. Kebaikan itu untuk kamu. Karena itu berkata Imam Al-Hasanul Basri, nafqatul mu'min li nafsihi wa la yunfiqul mu'min idza anfaqa illa ibtigha'a wajhillah. Wa qala 'Ata' al-Khurasani, yani idza a'taita li wajhillah fala 'alaika ma kana 'amaluhu. Ayat ini menunjukkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Terjemahan penuh, apa yang kamu infak dari kebaikan untuk kamu, dan apa yang kamu infak, dan tidaklah kamu infak
melainkan kerana mencari redha Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, pasti Allah memberikan balasan yang sempurna kepada kamu. Wa antum la tudlamun, dan kamu pula tidak akan dizalimi, yakni dikurangkan. Faham tak maksud dia? Okay. Pertama, kita sedekah, kelebihan sedekah tu kembali kepada kita. Yang kedua, bila kita sedekah betul-betul mengharapkan redha Allah, dan kita sedekah dari kebaikan itu, pasti akan dibalas kebaikan kepada kita, dan kita tidak dizalimi walaupun, di hujung dengan walaupun natijah daripada sedekah itu tidak seperti yang kita harapkan. Faham? Kita sedekah kerana Allah, tapi orang yang ambil duit kita tu buat benda yang bukan kita nak. Kita sedekah duit, dia pergi beli rokok. Ada ke tak macam tu? Kita sedekah duit, patut dia pergi beli buah makanan kanak dia dan sebagainya, tapi dia juga benda lain. Ataupun kita sedekah kepada orang beriman, tiba-tiba jatuh ke orang kafir. Contoh. So, apa status pahala sedekah kita? Sekarang ni, ayat ni nak menunjukkan bahawa nilai sedekah kita ni, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, pasti dibalas. Kerana itu Atha Al-Khurasani dia berkata apa? Idza a'taita liwajhillah fala 'alaika ma kana 'amaluhu. Bila kamu dah bagi infak tu kerana Allah, maka apa sahaja perbuatan orang yang menerima sedekah sudah tidak ada kaitannya dengan kamu. Tak ada. Kalau dia buat jahat sekalipun, tak ada kaitan dengan kita. Itu urusan dia. Kita sedekah, kita tak tahulah dia nak buat apa. Melainkan dia kata, dah aku nak buat jahat ni, boleh tak bantu aku bagi sedekah sama sikit. Aku tak ada duit dah nak pergi konsert, minta sedekah. Janganlah pula. Kita tak tahu, kita ingat dia orang nampak dia susah, kita bagi kat dia duit. Tiba-tiba dia ambil duit tu pergi beli tiket bola. Contoh. Tapi kalau mula-mula dia mari kat kita, dia kata aku ni nak pergi tengok bola, tak ada duit, dia sedekah, tu janganlah. Kita dah tahu dah. Ni dalam kes kita tak tahu. Berkaitan dengan perkara ni, ada satu hadis. Cerita hadis dari Nabi SAW, di mana Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna al-lailah bi sadaqah fa kharaja bi sadaqati fa wada'aha fi yadi zaniyah fa asbaha an-nasu yatahaddathun tasaddaqa ala zaniyah fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la atasaddaqanna al-lailah bi sadaqah فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني
ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu wa la'alla as-sariq an yasta'iffa biha an sariqatihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini panjang. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki dia berniat. Pada satu malam dia berniat, aku nak bersedekah malam ini dengan satu sedekah. Dia pun keluar bawa sedekah dia bagi kepada orang yang dia tak kenal. Esok-esok orang pun kata semalam yang dapat sedekah tu penzina. Orang yang berzina, dia kata semalam ada orang sedekah, tak tahu siapa tu. Suddiq dalam bahasa Arab dia guna sirah mabni lil majhul. Jadi orang tak tahu siapa yang bagi, cuma orang kenal siapa yang dapat. Dia kata malam tadi ada orang bagi sedekah kepada si penzina. Jadi orang heran, siapa yang bagi sedekah ni? Dia nak bagi kepada penzina. Dia pun dia diam, dia tak tahu. Dia kata Allahumma lakal hamdu. Dia kata alhamdulillah, aku sedekah ni boleh ke orang penzina. Dia pun berazam kali kedua, malam ni pula aku nak sedekah lagi dengan satu sedekah. Malam tu dia pun keluar pula bawa satu sedekah, dia pun bagi sedekah pada orang dia tak kenal. Pagi esok bising pula. Dia kata semalam tahu dah ada orang bagi sedekah ke orang kaya. Orang kaya yang dapat sedekah. Bising. Dia pun Allahumma lakal hamd. Dia kata alhamdulillah. Rupanya sedekah semalam ke orang kaya. Tak puas hati lagi dia. Dia kata aku akan sedekah lagi ni dengan satu sedekah. Dia pun keluar pada malam yang ketiga, cari-cari orang bagi sedekah. Dia pun tak kenal. Esok bangun pagi bising pula orang. Tahu tak semalam orang dapat sedekah tu si pencuri. Jadi 3 malam dia bagi, 3 malam tak tepat hak dia no. Malam pertama dapat ke penzina, malam kedua dapat kepada orang kaya, malam ketiga dapat kepada pencuri. Lalu dia kata Allahumma lakal hamd, ya Allah, ala zani, aku bagi dapat ke penzina, dapat ke orang kaya, dapat ke pencuri. Faqih faqutiyah, tiba-tiba dia didatangi dengan oleh seseorang, kata Nabi, dan orang tu bagi tahu kepada dia, amma sadaqatuka faqad qubilat. Adapun sedekah yang kamu bagi telah pun diterima nilai sedekah tu. Yang kamu bagi di sisi Allah terima. Adapun sedekah kamu kepada penzina, mudah-mudahan dengan sedekah kamu dia berhenti berzina. Adapun orang kaya, mudah-mudahan dengan sedekah kamu dia ambil iktibar, dia pun bersedekah juga. Dan adapun yang ketiga, orang pencuri, mudah-mudahan dia tak perlu lagi mencuri sebab dia dapat sedekah daripada kamu. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah satu hadis yang menunjukkan bahawa sedekah ni tak penting dia pergi ke mana hak kita nak. Kalau kita buat kerana Allah, waktu dia keluar daripada poket kita tu dah bernilai dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soal siapa kepada siapa dia jatuh, kepada mana orang tu guna. Yalah kadang-kadang kita berasa hati juga orang minta, tapi kita tengok dia ni tak solat. Nah, dia ni tak solat. Ada tak orang lagu tu? Kita pun jadi, aku ni berasa kalau bagi ke orang soleh tu bagus, boleh kira sikit seronok, sikit sedekah kita. Tiba-tiba bagi orang tak berapa ni sangat. Jadi kita pun berasa, nah, ustaz lagu tu juga kadang-kadang kita berasa Allah, kalaulah sedekah aku ni bagi kepada orang hafiz Quran ko, nak budak-budak tahfiz, anak yatim ko, bagi sedekah tu macam-macam. Tapi rupa-rupanya yang Allah Ta'ala nilai adalah keikhlasan kita. Itu nombor satu. Soal sedekah tu nak pergi ke mana, kadang-kadang Allah yang tentukan. Rezeki orang tu melalui kita.
Tak kira lah dia ni macam mana pun. Dah tak? Jadi mudah-mudahan hak dia nak guna itu urusan dia. Kita dengan Allah, hak kita bagi sedekah ni, mudah-mudahan Allah terima dan kita dapat ganjaran. Sebab itu juga kalau orang tanya saya, Ustaz macam mana hukum kalau kita duduk kat kedai tu, tiba-tiba orang mari tu buta. Dia pun minta duduk kat kita. Nah, lepas kita bagi, tengok-tengok kawan tu lintas jalan, sembuh dah buta dia. Berkat sedekah kita tu tiba-tiba sembuh sedekah kita. Nah, kita berkata, Allah, ruginya sedekah aku. Tak berlaku macam tu. Kalau kita dah bagi kerana Allah, walaupun dia tu penipu, scammer ke apa, pahala tu insya-Allah dapat. Yang penting ikhlas kerana Allah. Tapi kalau kita bagi sedekah kepada orang yang baik, yang kita kenal, lagilah baguslah. Lagilah bagus. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala galakkan juga bagi kepada orang yang kita kenal. Sedekah kita boleh bagi kepada orang yang kita tak kenal. Tak apa, macam lelaki tadi. Tapi kalau ada orang yang kita kenal dan dia lebih memerlukan dan dia ada pula hubungan dengan kita, dia adalah saudara kita, dia adalah jiran kita, dia kenalan kita dan dia memerlukan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Sedekah, pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir yang telah menentukan dirinya, yakni orang ni dia memang infakkan dirinya kepada Allah untuk membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Jadi orang ni kerja dia buat ni untuk Allah, sehingga dia tak ada masa nak cari harta dunia. Orang baiklah maknanya. Orang yang baik, yang mana kerja dia berjuang pada jalan Allah, yang tak ada masa untuk pergi ke sana ke sini di muka bumi untuk berniaga. Kadang-kadang orang Arab ni dia keluar daripada tempat dia, pergi niaga sana, pergi niaga sini. Itu nature orang Arab, niaga ni sambil berdagang. Sambil berdagang, sambil berkelana. Kita punya tabiat, orang kita ni niaga tempat kita je. Orang kita tak ada kata susah dan niaga kena cari pak luar. Kita duduk tunggu je orang kita. Aku buka kedai ni tak ada orang mari ya. Pasal kita punya tabiat niaga tidak berkelana. Orang Arab ni dia berniaga berkelana. Memang ada satu la yastati'una darban fil ard. Allah Ta'ala kata mereka ni tak mampu mengembara di muka bumi untuk berniaga. Ila fihim rihlatash shita'i wasaif. Orang Quraisy dulu dia ada perjalanan musafir, bawa barang pergi ke Syam waktu musim sejuk, kemudian waktu musim panas, kemudian bawa barang ke Yaman waktu musim sejuk. Pasal pengembaraan itu termasuk budaya niaga mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, la yastati'una darban fil ard, tidak mampu berkelana mengembara di muka bumi. Arti kata mereka tidak terlibat dalam perniagaan. Jadi dia ni menafkahkan diri untuk Allah, tidak bermusafir untuk berniaga. Bahkan Allah Ta'ala kata, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka ini disangka, mereka ini disangka sebagai orang yang kaya kerana oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri dari meminta-minta. Dari meminta-minta. Ini sifat yang mana disebut dalam Quran
kelebihan orang yang miskin yang tidak meminta-minta. Dan orang macam ni ada galakan dalam Quran supaya kita mendahulukan mereka dengan infak. Dan teladan yang paling asal bagi kumpulan yang begini ialah golongan muhajirin. Sahabat-sahabat muhajirin yang mana mereka ni faqir, tapi sampai di Madinah, mereka duduk di Madinah dalam keadaan mereka dah tinggal semua harta mereka di Mekah. Lalu mereka ni sifat mereka tidak meminta-minta. Sehingga kita tahu seorang sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, dia tak minta-minta sampai dia minta, tak, jangan bagi kat dia harta, tunjukkan kepadanya pasal. Dia pergi, lalu Allah Ta'ala buka pintu rezeki kepada dia. Dan begitulah sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada orang susah, baik, tidak meminta-minta, orang ni diutamakan dalam infak, sedekah itu. Okay. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang kaya, orang jahil, orang tak tahu keadaan mereka, menyangka mereka ni kaya. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan wal-luqmatu wal-luqmatan wal-uklata wal-uklatan." Bukanlah orang miskin ialah orang yang duduk at-tawaf, mana-mana pergi kejap waktu berkeliling dalam meminta-minta, yang mana dia tolak atau dikembalikan dengan sebiji kurma atau dua biji kurma, sesuap atau dua suap, sekali makan atau dua kali makan. Nabi kata orang miskin tidak macam tu. Bukanlah orang miskin tu, itulah orang yang duduk berlega cari dengan manusia. Walakinnal miskin, kata Nabi SAW kata, tetapi orang miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi, yang tidak mendapati satu kecukupan yang memenuhi keperluannya. Itu sebenarnya orang miskin. Orang minta-minta ni kadang-kadang dia bukan miskin, memang sifat dia meminta-minta. Ada orang miskin yang meminta-minta, dan ada juga orang yang meminta-minta bukan miskin. Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang miskin sebenar ialah orang yang tidak memiliki keperluan hidup. Nak makan hari itu tak ada. Wala yuftanu lahu, sehingga orang tak perasan kepada dia. Fayutasaddaqa alaihi wala yas'alun nasa syai'a, sehingga orang tak sedar dia ni miskin, dan dia pula tidak meminta-minta kepada orang. Jadi ayat Quran yang sebut ni menunjukkan inilah keutamaan kita sekiranya kita tahu dan kita kenal. Ta'rifuhum bisimahum, yang kamu kenal dengan tanda, sifat dan keadaan masing-masing. So, walaupun kita kata tadi sedekah kita ni pergilah kepada siapa pun tak kisah, tapi kalau ada kenalan kita, jiran kita, saudara kita, mereka diutamakan dalam infak. Boleh faham? Ni, mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita rezeki untuk kita bagi kepada infak ni. Baik. Jadi Islam suruh kita cari orang yang tidak meminta-minta. Dalam masa yang sama, orang fakir pun dilarang untuk meminta-minta, supaya kalau tu masyarakat
jadi elok. Sebab sifat meminta-minta ni menjatuhkan maruah dan menyebabkan orang tu sampai akhirnya bergantung dengan manusia semata-mata. Sampai kita tengok di akhir zaman ni ada orang yang mata pencarian dia meminta-minta. Hijau dia keluar pagi pakai baju buruk, duduk je, minta je sampai lepas daripada tu petang balik rumah. Ada kereta, ada rumah. Hijau dia meminta-minta. Jadi macam tu tidak digalakkan, bukan tidak digalakkan, diharamkan dalam agama. Sampai orang yang tak malu dalam meminta dengan manusia ni, kalau keadaan macam tu, Allah bagi amaran, atau Nabi SAW bagi amaran kepada mereka. Bagi hari akhirat tak ada daging dekat wajah dia. Allahul musta'an. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa sahaja yang kamu sedekahkan, infakkan dari kebaikan, maka Allah Maha mengetahui apa yang kamu infakkan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka sedekah ni pada malam, pada siang, orang-orang yang bersedekah harta mereka pada malam hari, pada siang hari, secara rahsia dan juga terang-terangan, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, dan tidak ada kebimbangan ke atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ayat ini memuji orang yang infak harta. Orang yang infak harta, terutamanya pada waktu malam. Ayat ni, Quran ni mendahulukan waktu malam lebih daripada siang. Kerana sifat malam itu lebih menutup sifat menunjuk-nunjuk. Sebab tu saya kata tadi, fadilat hadis yang lelaki kata berazam dia nak sedekah di malam hari. Dan kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar daripada rumah dia di malam hari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga keluar daripada rumah dia di malam hari. Kerana mereka tahu sedekah di waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kerana apa? Salah satu daripada hujah ayat ni, Allah Ta'ala kata alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Allah sebut mana dulu? Malam dulu, baru siang. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, apa hukum sedekah subuh? Sedekah subuh kan? Lah ni popular sedekah subuh ni. Orang guna istilah sedekah subuh. Sebenarnya tak ada dalam istilah agama sedekah subuh. Tak ada. Satu istilah dinamakan dalam agama kita sedekah subuh tu tak ada. Kerana sedekah ni pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa. Nak sedekah subuh boleh, zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, isyak boleh. Yang ada dalam ayat ni malam lebih utama daripada siang. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, habis tu kenapa orang sedekah subuh ni? Sedekah subuh ni cerita dia asal dia dipopularkan oleh setahu saya lah, mungkin saya salah, seorang syekh, aku panggil daripada Yaman tapi duduk di Indonesia, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia dah meninggal ya. Berdasarkan satu hadis, ayat Quran, satu hadis, Nabi SAW kata tidak ada seorang pun Muslim pada setiap pagi Allah Ta'ala akan bagi ada dua malaikat yang berdoa
Ya Allah, bagilah orang yang bersedekah ganti yang lebih baik, dan berikanlah orang yang bakhil atau orang yang menahan hartanya kebinasaan harta. Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Jadi doa tu, malaikat doa pada setiap pagi. Berdasarkan hadis tersebut, dia kata maka digalakkan kita setiap pagi kita sedekah, mendapat fadilah hadis tersebut. Tetapi hadis tu bukan satu-satunya hadis yang sebut malaikat doa macam tu. Ada riwayat satu lagi, tak silap saya, riwayat Imam Ibn Khuzaimah, yang menceritakan bahawa di petang hari pun malaikat doa tu. Ada juga malaikat doa macam tu. Jadi apakah kita nak kata ada sedekah subuh dan sedekah asar? Sebab hadis yang kedua kata malaikat berdoa di petang hari. Jadi conclusion daripada semua ni bahawa hadis tu menunjukkan kelebihan bersedekah, malaikat akan mendoakan dia. Adapun sebut pagi ke petang ke, itu bukan maksud daripada hadis tersebut. Sehingga kita kalau sedekah pagi pun okey, kalau sedekah petang pun okey, kalau sedekah malam pun okey. Dalam bab khusus waktu bersedekah tak ada. Tapi kalau bab kelebihan malam ni kerana dia lebih tersembunyi dan nilai ikhlas dia tu lebih, bukan kerana malam tu istimewa dah. Bukan sebab malam ni dapat fadilat malam dah. Kerana sifat sedekah di malam hari lebih menutup dan tersembunyi, kerana itulah didahulukan daripada sedekah siang. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai mati dia ada bagi makan, dia pergi cuci rumah seorang perempuan tua, siap-siap makanan, bagi pula kawan tu makan, sampailah dia mati. Dia mati, barulah orang tahu, barulah dia tahu bahawa yang sedekah kepada dia selama ni adalah Abu Bakar. Dia cerita Abu Bakar As-Siddiq kan, dia pergi rumah makcik, lepas tu Umar Al-Khattab ni duduk ikut-ikut belakang dia, ndak belakang dia. Akhir sekali bila Abu Bakar tak ada, Umar pula pergi. Siapa Umar buat kepada dia sebagaimana Abu Bakar buat, dia kata ni orang lain ni, bukan orang dulu. Dia kata buat apa? Dulu orang ni buat macam mana ni, mu buat lain. Umar kata dulu orang tu dah meninggal. Orang dulu dah meninggal. Rupanya selama ni pergi kepada dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya sifat sembunyi yang dia buat sampai orang dia meninggal pun orang tak tahu dia yang bagi. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi inilah kelebihan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam bab infak dan bagi para penginfak. Semua perkara yang kita belanjakan harta kita pada jalan Allah, pada apa yang Allah perintahkan, insya-Allah termasuk pahala infak, sehingga apa yang kita suapkan dalam mulut isteri dan anak-anak kita termasuk juga dapat pahala infak. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah esok kita sambung bab riba, ayat riba. Pada muka surat 47. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.